Dia naik atas sikit. Bagi atas. Clear. Sana. Okey, baik. Okey. Yang pertama. Cantik. Kita cuba lah. Dia buat podcast yang pertama. Okey, ni ayak apa kita ni? Ni ayak monster lah. Itu kita dah sebut dah, kita janji kan. Kita nak bagi ayak yang betul lah. Kan tidak, itu kita. Oh, betul. Kita janji. Yang podcast pertama. Dummy lah tu kan. Okey, betul? Okey. Boleh, kita nak mula? Kita mula. Okey, kita mula. Okey. First time minum ayam. Monster. Aduh. Moga dia bagi power lah kat kita kan. Tenaga. Ni ada ni. Ada apa? Torino. Torino macam ada dekat Red Bull lah. Red Bull ada lah. Red Bull Levita kalau tak salah aku lah. Tapi bagi tenaga lah kita. Tengok ayam ni pun macam colour biru. Dia? Muka hijau? Tengok macam colour biru. Oh, ke lampu. Lampu. Lampu belakang ni. Hari ni pening. Takkan pergi beli dah sebab kata colour biru. Okay. Hello Syah. Hello. Okay. Ni podcast kami yang kedua lah. Ya. Jadi untuk yang kali kedua ni pun kita akan jemput juga Syah lah untuk berkongsi dia punya experience dan dia punya passion atau knowledge lah. Okay. Jadi yang ni banyak kepada experience dia lah. Jadi kiranya kita tak bagi peluang lah kawan lain. Aku jemput juga Syah juga untuk share. Okay, bagi aku isi slot ni dah semua dah pakat sibuk kan. Jadi semua slot kali ni aku rasa slot ni sangat penting penting dan slot apa yang aku nak kongsikan ni berdasarkan pada pengalaman aku sendiri dah dan berlaku dalam family aku lah. Okey Syah, sebelum kita start apa yang nak share berdasarkan pengalaman hang tu, aku nak tanya hang, macam mana hang tu ni? Sihat ke tak? kalau ikut tu alhamdulillah memang sihat. Sebab aku rasa kalau timbang pula ni, aku rasa silap ni 2 kilo. Aku rasa tapi alhamdulillah lah kali ni memang top form lah. Sihat. Aku tengok pun dia makin ni, makin bulat. Makin lebar jugalah. Nampak sihat tu dah. Ciri-ciri orang sihat tu. Itu lah macam aku tadi. Kalau timbang naik 2 kilo kan, tapi baik yang timbang lah. Kita relax tu dah, kita jangan timbang. Tapi tengok sihat tu, tengok aku sihat, kira okey kan. Kira cun lah. Okey, untuk pengetahuan hampa semua lah, aku dengan Syah ni dah berkeluarga lah. Masing-masing dah ada anak kan. Cuma bagi aku, Syah ni dia punya family dia special sikit lah. Dan sebab family Syah ni, dia diberi dugaan yang lebih lah daripada yang lain-lain kan. Kalau hampa nak tahu lah kan, Syah ni dia ada seorang anak nombor 2 Syah. Nombor 2. Anak tu didiagnose mild autism kalau tak silap aku. Betul ya? Betul. Dia mild autism ni dia punya simptom dia lebih kurang macam speech delay lah. Kira dia nak bercakap tu, apa yang dia cakap tu dia lambat keluar lah. Lebih kurang macam tu kot. Okey Syah, macam mana cerita anak hang ni? Dia punya keadaan dia lah. Aku tahu lah autism. Aku memang pernah dengar lah dan aku pun pernah tengok lah cerita-cerita filem dekat TV kan. Macam mana keadaan autism tu. Tadi aku bagi tahu tadi kira anak hang ni kira dia punya tu mild autism kan. Lepas tu kiranya didiagnose oleh doktor tu, macam mana yang doktor boleh bagi tahu kata anak hang tu ada mild autism. Ya, kadang-kadang tu aku rasa yang mana yang dekat luar ni kadang-kadang dia sebenarnya dia tak perasan sebenarnya kan. Dia ingat anak dia slow. Tapi sebenarnya dia ada benda-benda macam tu. Boleh hang cerita sikit Syah? Okey, kira first kali kan. Macam hang tanya aku tadi lah. Autism ni sebenarnya apa dia? Kita tahu kadang kita aku rasa keadaan law ni kita pun banyak lah kita tahu info-info kita dapat, kita boleh Google, boleh ni apa semua. Cuma doktor bagi tahu aku lebih kurang lah autism ni doktor bagi tahu aku dia adalah macam gangguan lah perkembangan otak yang berlaku sepanjang hayat lah kepada kanak-kanak tu ataupun siapa yang menghidapkan autism ni lah. Kiranya dia tak berhenti lah, memang untuk sembuh. Berkekalan untuk sembuh tu tak dapat lah, mungkin boleh reduce. Itu boleh lah. Okay, so macam aku kata tadi kan, autism ni dia akan
mengganggu lah perkembangan budak tu dari beberapa aspek lah. Macam contoh perkembangan dari segi percakapan dia, dari segi social skill dia lah. Social dia nak bercakap dengan orang, interaksi dengan orang, interaksi sosial tadi kan. Lepas tu dari macam aku cakap, interaksi tu mesti melibatkan communication. Bila communication tu salah satu benda penting lah, tapi tu yang terganggu bila orang dapat autism ni. Lepas tu yang paling aim sekali, paling apa kita kata, paling berat lah bagi aku untuk dia belajar lah. Dia tak macam kanak-kanak biasa lah. Budak-budak biasa kan. Sebabkan problem-problem tadi tu susah lah dia nak belajar tu. Kiranya dia anak hang memang tak boleh masuk sekolah biasa lah kalau macam tu kan. Memang tak boleh lah, memang tak boleh. Tapi itulah macam hang kata tadi autism kan. Lepas tu anak aku dia bracket kan lah. Dia bracket kan macam tu aku tahu. Speech delay lah. Mungkin dia ada sub dia lah kot. Autism pun kan. Macam tu lah. Dia punya tu speech delay. Speech delay ni dia macam dia delay lah dalam dia punya percakapan, pertuturan dia tu. Dia macam contohnya macam tahap kita kata tahap penguasaan bahasa ataupun tahap penguasaan cara kita nak bercakap tu. Dia tak sama dengan umur dia. Jadi dia delay lah. Patutnya macam contoh macam anak kita yang lain. Macam aku, anak sulung aku okey. Bila anak sulung aku tu dia boleh bercakap macam dia boleh panggil aku abah kan. Abah tu macam satu, walaupun tak panggil abah macam babah saja orang apa, walaupun tak betul kan. Dia dalam umur 1 tahun lebih tu macam tu dah ada first word dia. Tapi speech delay macam anak aku yang special Danish ni, yang nombor 2 dia memang lambat lah. Lambat lah tu dia punya speech delay tu. Okay, macam doktor tadi kan. Macam doktor diagnose anak aku kan. Anak aku ni dia masa diagnose tu, dia doktor bagi tengoklah doktor tengok ciri-ciri yang ada pada dia ni. Untuk my autism ni kurang nampak sikit. Tapi doktor tengok dia memang speech delay tu memang terang-terang ada. Memang ada. Memang limited. Bukan limited, memang dia first word dia tu tak keluar. Masa aku bawa pergi check tu, pergi diagnose tu, memang doktor kata confirm memang speech delay. Speech delay. Memang speech delay. Tapi kalau speech delay memang confirm dia autism, my autism ke ataupun tak semestinya lah. Tak semestinya. Okey. Tapi doktor akan minta kita buat beberapa lagi lah benda-benda test ke apa semua untuk kita confirm kan kita dapat tu kan. Jadi tak semestinya kalau speech delay dia akan my autism, yang tu bergantung pada next test. Yang tu kena confirmkan dulu. Jangan hampa semua tengok video ni, bila hampa tengok kawan tu dah ada speech delay, hampa kata dia ada autism. Tak juga, betul tak Syah? Minum dulu. Okey Syah. Okey, kalau ikutkan benda macam ni dia agak diskret lah. Maksud aku benda tu hang tak apa nak nampak kan. Pada permulaan dia. Tu aku nak tanya hang. Macam mana hang dengan bini hang boleh sedar lah benda macam ni kan? Sebab kadang-kadang budak-budak lambat boleh bercakap biasalah kan. Tapi macam mana hang boleh sedar kata anak hang tengok rasa macam lain macam sikit lah. Dia punya speech delay dia tu. Okay, aku cerita sikit lah pasal anak aku ni, Danish ni. Danish ni, dia law ni, dia umur 10 tahun lah. 10 tahun. Kira darjah 4 lah. Sekolah khas. Okey, kiranya dia daripada darjah 1 memang start dengan sekolah khas lah. Tu lah kira kalau ikut tu memang daripada darjah 1 tu sampai sekarang ni, sampai law ni, aku memang letak dia kat pendidikan khas lah. Satu sekolah harian, tapi dia ada dia punya untuk pendidikan khas lah, untuk mereka handle budak-budak yang special ni lah. Okay, so ni aku nak cerita lah Danish ni macam mana kan. Dia dari kecil ni, kan tanya aku tadi macam mana aku dapat tahu pasal Danish ni, dia speech delay kan. Sebab dia ni satu ni dia daripada kecil kan. Danish ni dia duk kerja demam lah. Maksud dia badan dia ni kira sikit-sikit demam. Lepas tu demam pun panas sampai 39, 40. Jadi kira aku ni untuk Danish ni kira kerap lah, keluar masuk wad ni kira biasa lah. Memang biasa lah. Keluar masuk wad, lepas tu saat okey, lepas tu saat lagi dia demam balik kan. Okay. Kira benda tu berlarutan sampai setahun umur dia tu. Kira benda tu duk berlaku. Daripada kecil je. Daripada dia kecil, benda tu berlaku berlarutan lah, tapi ada okey, lepas tu tak okey, jadi balik kan. Maksud dia kami ni, aku dengan wife aku ni, family ni, duk fokus kat dia lah.
first kali bila anak kita duduk sakit macam tu, demam macam tu, kita nak bagi dia okey lah kan. Dan masa tu jugalah yang kami tak terlepas, macam kami terlepas pandang lah macam dia ni tak bercakap lagi sebenarnya. Danish ni. Okay, dalam duduk kita duduk bolang, check dia demam semua kan. Ada satu tu lah yang aku ingat lah. Aku bawa dia pergi check dekat doktor biasa lah. Doktor biasa dekat sekitar Perlis ni lah. Dekat Arau aku pergi. Klinik ke apa? Klinik biasa lah. Klinik swasta? Klinik swasta biasa. Okay, aku bawa dia ni sini untuk check demam lah, sakit demam. Okay, bila aku bawa pergi tu, doktor ni dia ada bagi tahu aku lah. Dia kata, "Cik, saya ada nak bagi tahu cik," dia kata, "tapi saya tak boleh bercakap dengan benda ni," dia kata, sebab mungkin bukan kepakaran dia lah untuk dia ni. Jadi dia kata, "Cik perlu check lah anak cik ni, bawa pergi ke pakar ataupun bawa jumpa pakar kanak-kanak lah untuk tengok perkembangan dia." Lepas tu dia kata, "Saya boleh bagi tahu ringkas lah." Dia kata dia perasan dekat Danish ni masa dia check ni, Danish tak ada eye contact. Dia cakap Danish tak ada eye contact ni kata, tapi saya tak mau kata apa. Cik bawa pergi check dekat pakar kanak-kanak. Jadi aku lepas daripada tahu tu, aku dengan wife aku terus bawa lah. Tapi memang dia tak bagi tahu lah. Dia tak beritahu. Dia tak beritahu. Mungkin aku rasa etik kot. Etik ataupun dia punya doktor punya apa? Professionalism dia lah. Macam tu lah. Jadi aku bawa terus pergi ke KMC. Dekat KMC tu aku jumpa pakar kanak-kanak lah. Adalah doktor terkenal juga lah dekat KMC tu. Bila aku bawa KMC tu apa? Kedah Medical Center. Kedah Medical Center. Ada kita punya viewer tak tahulah apa maksud KMC tu kan. Tak apa, nanti boleh buka kat bawah. Macam sebelum ni. Tak tahu buka kat bawah. Tak tahu. Ada buah. Ada buah. Aku bawa pergi ke KMC tu. Dekat KMC tu aku jumpa pakar tu. Bila aku jumpa pakar kanak-kanak tu, dia bagi tahu dekat aku dengan family. Dia kata kita bagi peluang lah, sebab dia pun sebab kan aku dah keluar masuk ward kan di KMC lah. Jadi doktor yang sama yang monitor Danish ni. Jadi doktor tu cakap tak apalah, sebab tengok track record dia pun dia memang sentiasa duduk demam apa semua. Jadi kita tak payah fikir lagi lah pasal dia boleh bercakap ataupun dia benda lain lah kan. Kita settlekan kesihatan dia dulu, lepas ni baru kita pergi next step. Dan dia minta kami family lah. Dia kata kita bagi peluang dulu lah dekat Danish ni. Kita tengok perkembangan dia selepas ni. Untuk dia develop sendiri dulu lah. Dia develop macam mana dia boleh bercakap pula. Yang tu next lepas ni dia cakap dengan aku lah. Jadi kami pun balik. Tapi dia tak ada lah hint daripada awal tu. Cuma hang dapat hint ni daripada doktor luar lah. Okay. Aku dapat hint ni daripada doktor tu lah. Doktor biasa lah. Daripada klinik tu. Tapi bila balik tu aku dah start Google lah. Macam biasa lah. Yang tu aku start Google. Aku tengok macam-macam lah. Aku tak tahu lah video banyak mana aku tengok kat YouTube kan. Video kat YouTube. Artikel memang aku baca lah. Wife aku pun sama lah. Tapi yang paling ingat Google juga. Tapi kena refer lah dengan orang yang lebih tahu kan, macam pakar. Jangan Google saja, sebab kadang-kadang tu macam yang podcast awal tu. Nanti kau hampa terlebih faham, bukan terlebih faham, kadang-kadang tu terlampau risau. Terlampau risau, lepas tu dia apa? Kita akan jadi rasa benda yang teruk. Overthinking. Overthinking lah. Layan lebih. Betul. Okey, Syah. Masa time yang hang buat research lah kan. Masa tu Danish tu umur berapa dah? Masa tu seingat aku lah. Masa aku pergi check, aku pergi jumpa doktor dekat KMC tu kan. Masa tu umur Danish dalam 2 tahun lah. 2 tahun lah. Dalam 2 tahun lah. Dalam 2 tahun. Lepas tu kan aku balik kan. Aku balik. Lepas tu aku start Google kan. Google apa semua, dapat maklumat apa semua tu. Tapi aku ingat juga apa yang doktor tu kata. Doktor tu kata setiap orang ni macam aku, kita punya perkembangan kita berbeza lah. Termasuk jugalah anak-anak setiap orang lah. Ya, betul. Berbeza. Dia kata, first kali, family you jangan nak compare anak first dengan macam anak-anak yang lain lah. Maksudnya, anak ni boleh cakap umur dah 8 bulan boleh cakap kan. Anak ni bila 8 bulan tak boleh cakap, dia ni something wrong kan. Jadi benda tu kita tak sama kita punya perkembangan hidup. Tapi tak adalah jauh sangat. Betul. Ya, dia ada dia punya standard je lah. Macam
yalah aku pun ada juga anak aku. Jadi tak semua sama. Ya, kan? betul. Yang boleh umur 1 tahun, ada yang seorang tu mungkin lebih kan. Ataupun ada seorang tu dia lagi cepat boleh cakap siap, boleh bercakap panjang, yang lain tu mungkin dia slow. Tapi yang tu bagi aku normal lah kan. Bila kita dah ada seorang, 2, 3 orang anak, memang kita dah biasalah. Tapi kalau macam hang, mungkin experience hang kan, experience baru bagi hang pada waktu tu. Jadi aku rasa mungkin satu kejutan jugalah untuk hang kan. Betul tak? Betul. Okey, bila kan aku kata tadi balik kan. Balik banyak kali aku kata balik kan. Bila kami balik tu, aku tunggulah. Tak apalah doktor cakap bagi masa nak tengok perkembangan dia kan. Aku pun balik tunggu sambil dapatkan maklumat lah daripada Google apa semua tu. Okay. Lepas tu aku tunggu. Masih tak ada lagi first word daripada Danish lah. Benda tu memang aku risau lah. Tapi aku berbincang balik, kami discuss lah aku dengan wife aku kan. Macam mana nak buat ni kan. Lepas tu aku terus pergi ke GH lah Kangap. Pergi GH Kangap, aku jumpa Tengku Fauziah lah. Aku jumpa pakar kanak-kanak lah. Dekat situ baru aku rasa macam apa soalan yang dia bagi kat aku ni tau. Dia bagi satu sheet lah. Satu form. Form. Dia bagi aku satu form lah. Satu form, tapi dia yang pegang. Form tu dia yang pegang. Dia tanya aku lah. Dia macam questionnaire lah. Dia tanya aku. Soalan-soalan yang dia tanya tu menjurus ke arah autism. Okey, jadi dia tanyalah Danish ni, okey, selain pada lambat bercakap, Danish ni ada buat apa? Tangan lah. Dia panggil dia behavior. Behavior dia lah. Apa? Flapping apa? Hand flapping apa macam tu lah. Okey, dia tanya tu, lepas tu ada buat susun-susun dah apa semua tu. Jadi benda betul tu aku jawab lah. Aku jawab, tapi daripada situ bila balik tu aku discuss dengan bini aku, dengan wife aku kata apa pun jadi dekat Danish ni, kita pun tak pasti lagi, kita kena tackle benda tu awal. Jadi aku pun dah benda ni macam ni pun semua dah dapat daripada Dr. GH tu kan. Dia sebab dia pun tak complete tau, macam apa Danish punya ciri-ciri tu tak complete. Jadi aku dah dapat benda tu, terus daripada GH tu aku jumpa balik pakar dia. Pakar yang kat KMC tadi lah. KMC tadi. Aku jumpa balik, lepas tu dia kata okey, untuk tackle benda ni dia ada suggest benda lah. Okay, dia suggest aku, dia kata balik ni cik cari OT. Overtime? Aku pun kena cari duit lebih. Mungkin kos yang untuk rawatan. Tak bukan. OT tu singkatan dia bagi occupational therapy, ataupun cara kerja lah, terapi cara kerja lah. Atau aku balik, OT ni nak cari macam mana kan. Balik aku ingat masa tu dalam 2016, 2017 lah. Di Perlis ni dan masa tu pun aku yang tahu kata autism ni aku duk cakap dah dengan kawan-kawan ni, tapi tak ramai lagi yang apa kita tu, yang betul-betul tahu yang tahu detail lah. Tapi kalau macam hang tadi kan sebut hang pun pernah dengar kan, sebab aku cakap Malaysia ni pun dah orang tahu dah pasal autism ni kan. Yalah, macam ada yang cerita kat TV, aku tak ingat cerita apa, yang ada seorang budak tu dia autism dan dia boleh hack Pentagon punya punya website. Dan biasalah dia akan melibatkan orang jahat cari dia. Boleh suruh depa komen kot kalau tahu cerita. Betul. Ada satu aku tak ingat, cerita lama jugalah. Tak silap aku. Cerita masalah silap. Bukan Bruce Willis berlakon aku rasa. Tua sangat kot ni budak-budak. Bukan. Bruce Willis tu dia punya macam hero lah. Macam tu lah. Tapi aku tak ingat betul tak Bruce Willis tu. Kan aku tengok kawan-kawan pun dia kawan-kawan kita pun tak berapa tahu sangat kan pasal autism ni. Lepas tu aku balik cari di Perlis ni dekat mana ada OT. Ni yang provide OT je. Yang provide OT je. Lepas tu aku jumpa satu tempat tu dekat dengan Kangak jugalah. Tapi area Seriap. Aku pergi kat situ. Masa first experience aku pergi tu,
memang macam mana kalau perasaan kita ni macam kan koyak kan. Kita rasa macam satu benda yang macam ni ke aku kena tempuh untuk selepas-lepas ni kan. Okay. First aku pi tu dia nak apa kita buat? Dia nak access. Buat assessment dekat anak aku. Okay, dia ada satu bilik. Dekat bilik tu kita akan tinggal anak kita. Dia akan bawa masuk anak kita dalam bilik tu. Bilik tu tertutup, memang tak nampak lah. Sedangkan Danish ni, kalau aku dengan family ni lah, memang kami tak nak berenggang. Memang tak nak berenggang sebab kita tahu kata dia banyak lag kan. Jadi kita tak nak berenggang. Bila dia buat macam tu, lepas tu dia kata, okey cik, aku tak ingat lah 30 minit ataupun sejam lah. Saya main balik nanti dia beritahu macam mana result. Masa tu aku memang dengan masuk tu Danish memang menangis. Memang koyak tak berhenti dengar kan. Lepas tu aku pun gagah juga, kita memang nak berubat kan. Lepas tu aku turun lah. Turun sebab dia tak bagi tunggu pun. Okay, turun. Tu aku tak ingat aku bergerak pergi mana, aku tak tahu. Lepas tu aku main balik tu. Baru aku dia cerita lah kat aku, Danish ni dekat mana yang tak okey. Lepas tu kami terus kata, tak kisahlah Danish, aku dengan wife aku lah, tak kisahlah Danish ni okey kata okey. Yang penting kita supply dia dengan, kita buat intervensi lah. Kita buat intervensi awal. Kita supply dia dengan OT tu sampai cukup lah. Memang aku bagi kau lah OT tu kat dia supaya dia akan jadi okey lah, harapan aku tu kan. Okey Syah, kalau hang ingat lah, boleh tak kalau hang cerita ciri-ciri lah autism ni yang hang nampak dekat anak hang? Hang boleh kongsi dengan aku dan kita punya rakan-rakan viewer kita lah. Okay, apa yang kami lah, aku dengan wife aku perasan yang ada lah pada Danish ni. Kami pun duk parti dia lah, duk parti tengok Danish ni macam mana, ada tak dia punya tanda-tanda autism tu lah, yang macam mana aku google, yang macam mana aku dapat daripada doktor, soalan-soalan yang doktor bagi tu kan. Aku cuba nak cari benda tu ada tak pada Danish ni. Okay, first kali yang aku tengok lah, aku jumpa lah dekat Danish ni, satu yang kata tadi lah, memang speech delay lah. Memang lambat dia punya dia nak bercakap, nak keluar first word tu kan. First word tu pun kalau aku ingat tu 2 tahun lebih tu baru dia boleh panggil babah lah. Macam satu perkataan je. Lepas tu dia punya perkataan pun dia boleh dalam beberapa perkataan je. Macam mungkin susu macam tu lah. Dia patutnya dengan umur dia tu, dia dah boleh kuasai berpuluh-puluh perkataan kan. Tapi aku rasa Danish dalam 5 perkataan macam tu je yang dia boleh keluar lah. Tu aku tak ambil kira lagi yang dia keluar tu kita faham atau tak kan. Tapi yang aku boleh cerita tu untuk percakapan ni memang lebih kurang dalam 5 perkataan macam tu yang dia guna lah untuk dia bagi tahu kami lah kan, apa yang dia nak lah kan. Okay, yang nombor 1 lah kan, yang aku dengan bini aku perasan lah, Danish ni dia tak ada eye contact. Jadi aku rasa yang tu lah yang doktor doktor yang klinik yang biasa tu, doktor biasa tu yang dia perasan lah. Masa dia check Danish tu, aku rasa dia perasan tak ada eye contact. Mungkin dia ada cakap ataupun dia tanya orang apa kan. Danish tak ada eye contact. Jadi terus dia kata tu mungkin ciri-ciri lah untuk my autism ataupun autism ni lah kan. Okay, yang kedua ni, Danish ni aku perasan tau, dia kalau macam dia nak apa-apa kan, memang dia tak bercakap. Dia nak minta apa-apa dia tak bercakap. Apa yang dia buat yang aku rasa betul meruntun hati kami ni kan, bila aku dah tahu kata ni ciri-ciri autism tau. Okay, dia akan tarik tangan aku lah. Macam contoh dia nak susu. Padahal boleh dia cakap susu dia. Tapi dia tarik tangan lah. Dia tarik tangan dia tunjuk dia nak susu, kan. Kiranya dia bergantung pada aksi lah, maksud dia gesture dia aksi macam pointing kan. Dia boleh action dia kan. Tapi bila benda macam tu dia akan jadi susah. Macam contoh kalau dia nak benda dekat rock kan. Macam kat rock banyak kan. Tapi dia duk tunjuk, dia tak boleh habaq benda apa yang dia nak tu. Bila aku ambil benda yang salah, nanti dia akan mengamuk lah. Betul. Sebab kita tak faham apa yang dia nak. Bila yang tu yang aku rasa memang yang ni koyak memang. Anak aku tak boleh bagi tahu apa yang dia nak. Dan aku tak boleh nak bagi apa yang sebenarnya yang dia mau. Yang tu yang aku rasa macam sebenarnya aku boleh bagilah apa yang dia mau kan. Tapi disebabkan
Kita pun tak faham, dia okay. pun tak pandai nak bagi tahu kan. Yang tu yang kedua ni lah aku rasa aku dengan bini aku tu memang ada rasa sedih lah atau meruntun jiwa lah aku rasa. Yalah, siapa yang tak sedih bila jadi macam tu, betul tak? Betul. Yang ketiga ni aku perasan lah. Tumpah. Yang ketiga ni aku perasan Danish ni kan biasalah aku anak lelaki ni kan. Anak lelaki ni biasa beli mainan lah. Selalu kan anak kita beli mainan lah. Bila aku beli mainan ni, aku minat juga dengan Hot Wheels lah. Macam benda-benda kecil ke kan. Ni. Dinosaur ni. Dinosaur lah pun. Aku minat lah benda ni. Tapi Danish memang minat ni. Danish minat dinosaur ni. Macam mana beli hadiah kat sini? Pinjam. Kira aku beli tu. Apa yang Danish buat? Hot Wheels tu, Danish akan susun lah macam ni. Ini contoh banyak lah. Ini kan. Ini akan susun macam ni lah. Ini akan susun macam ni. Panjang ni kalau ada kan. Apa yang dia akan buat, dia akan teropong tau. Macam contoh dia susun macam ni kan. Jadi dia akan teropong macam ni. Dia akan tengok tau. Sama tau, align. Untuk apa? Benda tu. Tu ciri-ciri dah. Ciri-ciri autism. Dia macam, dia ada setengah ciri-ciri tu kalau dia kena buat benda tu bagi lengkap lah. Yang tu apa? Yang tu aku tak pasti. Tu OCD ke? OCD lah. Yang tu macam Iman. Yang tu macam Iman. Iman ada bagi tahu. Iman boleh komen lah. Kalau Iman tengok sampai minit ni, Iman kena komen. Kita minta Iman komen tu. Apa OCD? Tapi aku tengok banyak dah. OCD. Apa video. Tapi yang tu bukan OCD lah yang bagi tahu ni. Aku tak tahu spektrum untuk autism ni, OCD duduk dalam tu ke tak? Sebab autism ni dia spektrum tau. Dia banyak. Maksud dia setiap orang yang ada autism takkan sama dia punya ciri-ciri dia. Dia spektrum kan. Jadi Danish akan buat macam tu lah. Dia susun panjang macam tu. Lepas tu kalau aku beli Garrett kan. Aku dah beli Garrett. Garrett, tak tahu Garrett. Apa? Basikal. Aku beli basikal kan. Danish dia tak gayuh. Dia akan tumbangkan Garrett tu. Lepas tu dia akan pusing tayar. Dia pusing tayar tu, dia laju, lepas tu dia akan tengok macam tadi. Tengok macam tu. Tapi aku dah benda ni dah memang macam betul-betul ya ciri untuk autism ni kan. Tapi aku tengok ni dah 3 dah kan. Aku tengok. Tapi banyak lagi lah kalau yang doktor tanya tu. Tapi 3 ni memang aku rasa memang aku nak kata betul tu. Memang seakan autism lah. Memang betul lah kita kata kan. Kiranya kalau 3 tu nampak tu kira nak kata 100% tu dah lah. Lebih kurang lah. Sebab dia banyak. 90%, 80% tu dah muncul. Aku rasa. Dah juga? Dah juga sebab Danish ni, aku rasa kalau macam kata, aku rasa lah. Tapi nak kata lagi, aku kan pakar kan. Betul. Aku rasa. Yang ni aku rasa lah. Kita kata 100%. Macam kita kata 100% lengkap. Severe mungkin aku rasa. Tapi kalau untuk tengok skala yang kata 100% ni minimum requirement untuk autis, mungkin dia kot kan. Tapi macam anak aku tu, aku rasa yang tak lengkap tu terus doktor akan cakap dia ni mild autism je. Sikit je dia. Tapi maksud dia bila ada tanda 3 tu perlu concern lah. Perlu concern. Kalau aku nak nasihat ni kan, aku rasa kalau tengok anak delay untuk anak-anak siapa-siapa lah delay bercakap tu, aku boleh, dah perlu concern lah. Boleh check lah. Boleh check lah dia punya ciri-ciri yang selanjutnya yang boleh check lah ciri-ciri yang selanjutnya tu. Dan macam kata tadi lah, memang kena jumpa pakar. Concern lah. Patut concern lah benda tu. Patut concern lah benda tu. Benda tu bukan macam aku ada jugalah kita jumpa orang tua-tua orang semua kan. Dia akan cakap alah kalut bukan kalut je dia tak. Tak payah kalut lah kan. Budak-budak biasa lah. Budak-budak biasa lah kan. Cakap lambat kan. Ada 5 tahun tak bercakap pun kan. Lepas tu cakap elok lah kan. Tapi aku dengan family ni, aku dengan bini aku lah, kami tak kisah nak buat apa. Sebab yang akan bagi aku lah, yang akan tanggung tu, aku dengan family sendiri lah juga yang nak tanggung. Orang lain kat luar boleh bercakap. Jadi untuk Danish ni, aku tak kisah dah. Danish ni autism ke, Danish ni tak autism ke. First kali aku rasa aku memang kena bagi apa yang doktor suggest tu. Doktor kata bagi OT. Aku memang bagi kau-kau. Bagi OT cukup. Kalau Danish ni tak autism, kira bonus lah bagi dia kan. Kalau dia autism, memang
apa, memang sesuai lah dengan recommendation daripada doktor kan. Ya, betul. Okey, dan yang lagi satu ni yang aku rasa yang apa orang kata, bila tadi kan aku kata dia tak boleh bercakap nak bagi tahu apa yang dia nak kan. Jadi bila benda tu berlaku banyak lah, Dennis ni akan tantrum ataupun mengamuk lah. Dia akan mengamuk. Ada 2-3 event lah ataupun 2-3 terjadi lah kan. Kejadian lah. Kejadian tu. Kiranya Dennis ni dia pernah berguling tau dekat Giant. Dekat Giant. Tapi dia nak benda lah, tapi aku rasa sampai ke hari ni aku tak tahu dia nak apa. Dia berguling. Tapi aku rasa kalau macam dia nak mainan, boleh dia beli kat situ kan. Tapi macam aku pun tak tahu, mainan kan banyak kan. Jadi dia berguling tu. Adalah kita kata staff Giant lah. Dia kata, dia tegur aku tau. Dia kata, abang takkan biar anak berguling macam ni kan. Semua. Tapi sebenarnya aku kontrol lah kan. Tapi mungkin persepsi aku rasa tak semua orang tahu kata kalau budak macam ni autism macam tu lah kan. Dan satu lagi Dennis ni, selain daripada dia berguling tu lah, kalau dia tak dapat benda apa yang dia nak, ataupun ada benda apa yang dia nak tu, dia akan hantuk kepala. Tahu, dia akan hantuk lah kepala. Hantuk kepala. Tu aku rasa ciri-ciri yang betul yang rasa memang autis lah. Tapi kalau bila dah jadi macam tu, macam mana nak handle dia bila main sampai tahap berguling dengan hantuk kepala tu? Okay, dia macam ni. Dia adalah bermacam-macam cara lah, yang aku pun ada pergi kursus apa semua tu kan. Tapi aku rasa yang aku pergi kursus pun tak semua yang aku buat lah. Ada setengah tu untuk calm down balik depa ni, kanak-kanak yang ada autism ni, depa akan balut lah. Depa akan apa? Bungkus apa? Ikat balut lah. Jadi dia akan rasa, aku rasa dia akan rasa apa? Selamat. Ataupun dia akan calm down lah. Jadi aku tak buat apa benda tu. Selalunya aku akan peluk lah. Aku akan peluk lah. Takkan kita nak bawa kain pergi Giant semua kan. Jadi benda tu je yang boleh buat lah. Tapi itulah aku rasa macam benda tu pada peringkat awal jadi kan, Dennis kan. Aku limitkan tau. Aku limitkan kami keluar. Lepas tu dia lah nak pergi mana-mana kenduri kan, nak pergi tempat-tempat orang ramai. Aku limit kan benda tu. Tapi lepas aku dah rasa macam aku boleh kontrol, Dennis pun dah okey. Aku open betul, aku tak mau limit. Sebenarnya aku tak mau limit Dennis dan family aku lah. Macam dia dah okey tu, aku bawa dia pergi Siam, pergi Thailand lah, pergi berjalan, pergi melancong lah kan. Aku bawa pergi Langkawi, aku bawa pergi banyak tempat lah. Dan aku tengok bila kita pergi tempat-tempat macam tu, bila dia dah biasa, sebab autism ni kalau dia tak biasa, dia akan mengamuk lah. Bila dia dah biasa, kita dedahkan dia macam tu, dia pun tahu dah cara nak bawa tu macam mana. Bawa diri cara nak bawa diri dia macam mana. Kalau pergi tempat ni macam mana, patutnya dia tak boleh react sama macam dia duduk kat rumah kan. Jadi aku rasa benda tu penting. Tapi untuk ibu bapa yang lain lah, aku rasa kan, kalau dah tahu, limitkan dulu sebelum kita expose dia dengan dunia luar. Dan jangan terus limitkan dia. Sebab kita tak nak, bila kita ada anak yang special, kita nak tak mau tunjuk kat orang macam ni, kita limitkan diri kita dan family kita yang lain kan. Tak fair kepada anak-anak yang lain. Sebab bila kita tak keluar, lepas tu anak-anak yang lain pun tak boleh dah keluar juga kan. Jadi tak fair. Lalu ni kita keluar sama-sama dan enjoy the life lah. Yang tu yang aku rasa. Lagi satu, kena bagi akulah, pendapat aku, kita kena expose jugalah untuk masa depan dia juga, betul? Sebab tak selamanya kita akan ada di samping dia. Betul. Jadi kita kena fikir lah. Bukan selamanya dia akan duduk bawah ketiak kita. Betul. Setuju. Okey Syah. Tadi ada cerita pasal OT kan? Apa OT tadi? Cari duit lebih. Bukan. Serius. Occupational therapy ataupun bahasa Melayu lah. Intervensi. Bukan. Terapi cara kerja. Terapi kerja. Okey. Dan hang bagi tahu tadi kira masa time tu hang belum sure lagi sama ada Dennis tu autism atau hang akan supply. Kalau tak autism,
bonus lah untuk dia. Kalau autism tu sesuai lah recommendation doktor. Aku ingat. Lepas tu selain pada tu mesti akan carilah dia punya treatment yang lain. Ada tak cari treatment lain untuk improve dia punya apa orang panggil Penyakit social dia skill ke ataupun untuk penyakit dia lah. untuk apa reduce dia punya tu kan. Okay, apa kalau ikut tu dia ada suggest juga daripada doktor. Aku pun tak pandai-pandai lah. Okay, dia ada tadi aku beritahu OT, occupational therapy tu. Cara kerja lah. Yang mana cara kerja ni dia akan ajak anak ataupun kanak-kanak autism ni lah. Macam mana nak kontrol motor kasar lah, gross motor ataupun pergerakan fine tune. Bukan motor halus lah. Fine motor lah. Okay, jadi situ dia akan ajak benda-benda tu. Dia macam fizikal lah. Sebabnya untuk hang kereta speech delay ni, sebenarnya dia perlu lengkapkan perkembangan-perkembangan tertentu tubuh kita ni, baru kita boleh bercakap. Okey. Jadi untuk orang yang speech delay ni, maksud dia ada benda-benda fizikal di badan dia lah, di diri dia tu tak motor skill properly. Dia motor skill tu tak properly complete lah. Kan, jadi menyebabkan dia speech delay lah. Okay, yang tu OT. Macam treatment yang lain macam hang tanya ni, doktor suggest juga untuk speech therapy lah. Okay. Kan dia macam aku bagi tadi, masuk aku tadi apa, tak properly develop. Ayat tu aku silap ada. Tak properly develop lah. Okay, jadi ayat ni memang bagi tenaga waktu ni. Elok beli lah ni. Ayat ni monster. Okay. Endorsed by Peter McKinnon. Ni geng masalah ni minum ayat ni. Okay, tadi speech delay kan. Speech delay. Memang dia punya ni speech therapy lah. Okay, speech therapy ni dia akan ajak lah apa yang sepatutnya budak ni, macam mana budak ni nak bercakap lah. Macam apa dia punya apa kita panggil. Contoh. Bukan consonant, bukan apa. Dia punya A-E-I-O-U apa? Vocal lah kan? A-E-I-O-U. Patut bunyi-bunyi yang sepatutnya dia kena keluar kan? Kan A-I-O-U kan? Aku lah jadi ni. Benda tu lah. Dengan gabungan benda tu dah jadi saya. Macam tu lah kan? Jadi benda-benda tu diajak dalam speech therapy lah. Okay, untuk speech therapy ni aku ingat lah. Aku berusaha keras juga ni speech therapy ni. Aku pergi cari di Perlis tak ada. Di Perlis ni cuma ada di GS saja. Di Tengku Fauziah. Tengku Fauziah ya, hospital kerajaan kan. Hospital apa kita panggil hospital apa? Hospital besar lah kot. Hospital besar. Kita panggil hospital besar. Okey, di hospital besar yang ada speech therapy ni. Jadi dia cuma yang di hospital di GH ni hang akan queue. Sebab dia ada 2-3 staff saja yang terapis lah. 2-3 terapis saja yang handle kes ni. Yang buat kes ni lah kan. Jadi taklah ramai. Untuk GH cover tu ramai kan. Ya, betul. Jadi queue tu maksud dia Danish P bulan ni sebulan sekali je. Jadi aku rasa macam bila sebulan sekali ni tak cukup Memang tak cukup. Walaupun benda tu membantu lah. Membantu kerajaan kan. Tapi aku rasa benda ni tak cukup. Aku kena cari alternatif luar lah untuk ni. Lepas tu aku cari-cari Perlis tak ada. Lepas tu aku tanya-tanya ada di Aluk Star. Bila aku pergi di Aluk Star, sebab owner yang nak buka di Aluk Star tu, dia buka di Sungai Petani. Dia memang top lah owner ni. Untuk speech therapy ni lah. Jadi aku pergi di Aluk Star tu, aku berulang lah. Aku dalam aku rasa 2 bulan, 3 bulan, setiap hari lah. Tapi dia kata dia tak boleh buat speech therapy sebabkan dia tak ada terapis untuk speech tu. Tapi dia yang introduce aku EIP tau. EIP pula bunyi IP. Bukan EIP ni Early Intervention Program lah. Yang mana dia akan bagi kepada budak-budak ni intervensi awal lah. Intervensi awal. Intervensi awal lah dia akan bagi dekat kanak-kanak yang autism ni lah, supaya dia boleh kuasai diri dia lah. Untuk dia masuk ke sekolah. Okay. Bila aku duduk di situ 3 bulan tu, ada macam something yang tak okey sebenarnya di situ. Jadi aku tahu lah macam mana ni Danish dah tak ada dah benda aku nak bagi kan. Nak jadikan rezeki tu, wife aku
terjumpa. Ada baru buka di Perlis. Oh. Okay, yang ni aku boleh highlight lah nama dia. Nama dia Send for Means. Nama tempat tu. Ataupun singkatan dia SFM lah. Okay, yang ni yang aku nampak di sini ni, yang alhamdulillah sangat-sangat lah teacher yang ada di situ lah. Dia banyak membantu Danish lah. Kan aku beritahu Danish dah jam 4 kan. Belum ni, dan aku tengok Danish punya perkembangan tu lah. Danish dah teacher-teacher ni dah membantu Danish. Danish dah boleh bercakap dengan elok, buat perkataan, buat karangan, tulis pun cantik, dan buat mengira. Maksud dia walaupun umur dia 10 tahun, tapi sepatutnya kalau kita panggil apa, aliran perdana yang biasa kan, aliran perdana lah kan. Patutnya dia belajar lah sign apa semua tu. Dia ke belakang sikit, tapi dalam di sekolah PPKI tu, Danish antara yang advance dah. Okay. Daripada ikut dia punya umur tu lah, maksud dia dah advance. Jadi aku terima kasih lah kami daripada family ni. Terima kasih kepada SFM dan juga sekolah lah. Sebab banyak membantu Danish lah. Alhamdulillah. Tapi itulah, kalau nak ikutkan tu, bila hang sebut Danish ni, nama anak aku pun Danish juga. Tapi tak. Kira lebih kurang sama. Dekat-dekat memang sama lah nama. Tapi nama anak aku ni depan dia lain sikit. Kan? Macam hang pun belakang. Macam aku, anak aku Danish Faris. Macam hang Afif Danish. Afif Danish kan. Anak nombor 2 juga. Anak nombor 2 juga. Itulah. Macam mana boleh sama? Kita tak rancang, kita tak plan kan. Tapi kita boleh tunjuk juga kot lepas ni. Apa yang kita bukan yang tu je sama. Banyak barang-barang yang lain pun sama kan. Boleh kita letak masa lepas ada meja ni. Tak apa, yang tu EDC nanti. Itu EDC? EDC yang sama ke mana? EDC yang kita bawa. Yang kita bawa. Okay. Banyak lah. Okay, tak apa. Kita fokus balik pada tajuk kita. Okay, Syah. Yang aku dengar ni, banyak punya, apa orang panggil, cara hang nak selesaikan lah. Cara hang nak bagi anak hang recover. Tapi hang tak cerita lah masa time lepas hang PKMC tu, yang lepas doktor tu bagi tahu kata relax dulu kan, tunggu dia punya development secara biasa. Tapi kan lepas tu hang pergi pula ke GH. Macam kita ni hospital Tengku Fauziah lah kan. Bila hang pergi situ mesti hospital tu ada buat test. Boleh hang cerita sikit tak? Test apa yang hospital tu buat untuk anak hang? Untuk dia trace sama ada speech delay ke, autism ke. Okay, kalau macam yang autism tadi tu, dia buat yang questionnaire aku tu lah. Aku lebih dia akan tanya ibu bapa lah, sebab kita yang duduk dengan anak kita kan. Jadi kita akan jawab lah. Kita akan jawab secara jujurnya lah supaya dapat result yang tepat. Ya, betul. Okay, kalau macam hang kata test tadi ni, dia ada buat yang seingat aku, dia ada buat audio test ataupun hearing assessment lah. Jadi dia nak tengok kalau orang tak bercakap ni, dia mungkin dia tak dengar tau. Jadi dia nak pastikan Danish ni tak ada masalah lain lah. Ya, betul. Okay, jadi dia buat hearing test tu. Alhamdulillah result untuk Danish ni normal. Dia tak ada masalah. Bukan respon bercakap balik lah. Respon. Tak. Dia akan dengar yang aku tengok cara test dia tu lah. Tapi aku tak dengar lah apa yang bunyi tu kan. Okay, dia pasangkan headphone lah. Headphone dekat telinga Danish ni. Dia ada bagi benda lah. Aku tak ingat mainan ataupun ataupun dia punya tool dia lah. Aku tak ingat lah benda tu. Tapi bila dengar bunyi sebelah kanan, mungkin lah bunyi sebelah kanan sebab aku tak dengar benda tu. Tapi yang aku nampak, dia akan play, dengar bunyi kan. Lepas tu Danish akan ambil. Aku tak tahu sama ada dia akan test mungkin bunyi ni paling slow, bunyi ni paling tinggi, ataupun dia akan test dengar belah kanan, ambil belah kanan, dengar belah kiri kan. Jadi test tu yang untuk assessment hearing lah, hearing assessment lah. Jadi result macam aku tadi, alhamdulillah lah, result untuk Danish memang flying colours lah. Flying colours, betul semua yang ni, walaupun yang paling rendah kan. Macam tu. Yalah, betul lah tu. Kalau ikutkan tu memang kita kena ada step lah untuk kita test. Kurang-kurang kita akan eliminate kan masalah apa yang sebenarnya. Kadang-kadang orang terus jump to conclusion, kata ini speech delay. Tapi sebenarnya anak dia ada masalah pendengaran. Tu dah silap. Silap tu tindakan selepas tu memang silap lah. Memang betul lah tindakan tu aku rasa. Okay, ada satu aku nak bagi bonus. Bonus. Selalu kita patut tengok lah. Bonus tu patut tengok. Ya, okay, betul. Bonus ni aku nak bagi cerita kawan aku kan. Kawan aku. Selepas aku
tahu kata autism. Anak aku autism kan. Aku rasa antara kita kawan-kawan aku yang first kot. Ke ada orang lain lagi. Tapi adalah 2-3 orang yang sebenarnya lepas daripada aku duk cerita ni anak aku autism ni, aku test macam ni, aku pergi buat macam ni semua. Ada orang lain juga duk bercerita kan. Salah seorang yang cerita kat aku tu, kawan aku lah, tapi yang tak kenal. Anak dia tu lambat bercakap. Tapi mula kita ingatkan, wish sama macam anak aku kan. Ni lepas tu buat test ni apa semua kan. Tapi anak dia ada berkeluar bunyi lah maksud dia. Tapi tak jelas tau. Anak dia tu, kita punya bawah ni bawah lidah ni ada macam betul kan? Anak dia tu sampai ke depan. Jadi mungkin disebabkan tu lidah dia tak boleh bergerak dengan betul untuk bercakap kan. Jadi dia tak boleh nak bercakap lah. Bila dia operate buat surgery kan. Okey dah anak dia. Jadi tu aku tahu macam hang kata tadi kan. Kita kena tackle, eliminate dulu. Kita kena tengok yang mana yang ni. Kita eliminate dulu yang apa? Yang mana kita panggil apa? Punca punca ke apa kan. Eliminate dulu supaya kita dapat kecilkan skop kita lah. Barulah betul apa yang tepat. Keputusan yang kita dapat tu. Ni kadang-kadang jam tu conclusion anak aku tu. Tu kadang-kadang doktor Google ni kadang-kadang bagi masalah juga. Memang masalah lah. Tengok podcast 1, podcast 2 pun main Google juga sama. Jadi itulah memang apa yang hang bagi tahu tu cara nak testing tu betul dah lah tu. Yalah hang kena eliminate dulu masalah pendengaran, mungkin masalah pendengaran kan. Mungkin. Jadi bila hang eliminate pendengaran okey, baru pergi next step. Macam yang hang bagi tahu bonus tadi kan. Anak dia mungkin dia suspek macam autism. Tapi sebenarnya ada masalah lain. Jadi itu hang kena eliminate dululah punca-punca kos yang mungkin tak berkaitan. Betul tak? Betul, setuju. Aku nak tahulah kan, bila hang nak hantar pergi sekolah, kan masuk dia lepas umur 6 tahun, 7 tahun lah kan? 7 tahun. 7 yang darjah 1. Ada tak sekolah minta hang buat test ke apa ke untuk pastikan, yalah kurang-kurang hang kena ada black and white. Kira kalau hang nak masuk ke anak-anak hang, kalau anak-anak masuk sekolah apa? Khas. Pendidikan khas. Sekolah pendidikan khas mesti dia nak something. Jadi ada tak sekolah minta apa-apa ke hang? Okey, apa untuk Danish ni? Aku sekolah dia minta kalau untuk masuk pendidikan khas ni kita kena ada kad OKU lah. Untuk kita dapatkan kad OKU ni kita kena ada satu, kita ada apa? Bukan judgement lah daripada doktor lah ataupun dia punya assessment lah. Assessment. Lepas tu doktor akan buat judgement lah. Dia ni autism lah, dia ni apa semua. Baru kita boleh bawa benda tu ke JKM. JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. JKM akan bagilah kita kad OKU tu. Jadi kad tu kita akan gunakan untuk dia masuk darjah 1. Register darjah 1. PPKR, pendidikan khas. Okey, jadi apa yang aku buat? Macam kata tadi kan, aku pergi jumpa doktor lah. Aku jumpa doktor untuk dapatkan assessment dia tu. Aku jumpa doktor tu di Alok Start. Doktor GH lah. GH sebab kita tak boleh ambil daripada doktor private. Okay, cuma satu je problem dia, hang nak jumpa doktor GH ni sebab dia pakar di kawasan Northern Region ni. Kawasan utara kita ni. Dia seorang je, kalau tak salah aku dia seorang lah. Dia child psychiatrist lah. Child psychiatrist. Nama Dr. Yusni. Dr. Yusni. Memang pakar lah. Dia memang pakar. Kiranya dia ni kita nak jumpa tu bagi aku memang payah lah nak jumpa dia. Cuma aku ada trik lah. Ada trik sikit tu aku boleh kongsikan lah. Trik dia, aku pergi dulu ke ke Island Hospital dekat Penang. Aku pergi ke Island Hospital, aku jumpa satu doktor, child psychiatrist swasta lah. Aku jumpa, aku buat assessment dekat Danish. Okay, jadi apa keputusan daripada child psychiatrist swasta tu dekat Island Hospital Penang, aku bawa pergi kat Dr. Yusni. Sebab aku tak tahu sama ada kalau yang ingat aku lah, doktor dekat Island Hospital tu dia kenal sebab depa kan satu komuniti lah. Kan child secretary sana ni macam kita YouTuber, Iman YouTuber kan, apa Afiq YouTuber, Nick apa semua tu, jadi komuniti kita kan. Jadi kita pun kenal. Tapi kalau tanya orang lain kenal tak ni? Tak kenal. Jadi depa kenal antara depa tu. Dia pun tulis surat jumpa Dr. Yusni dia tu. Tu aku pun bawa benda pergi. Kira aku queue, tak ada queue lah. Aku pergi jumpa,
Lepas tu apa yang aku boleh kongsi kat situ, aku bawa Danish ni pergi check. Doktor pun dah terkejut dah. Doktor kata, apa yang dia tengok Danish ni, tak ada dah ciri-ciri autism yang aku sebut tadi tu. Macam eye contact. Eye contact ada. Bercakap pun macam umur 6 tahun tu dia dah banyak kuasai dah. Apa perkataan dia dah boleh banyak dah. Jadi doktor kata, dia ni macam dah okey. Dah okey maksud dia. Lepas tu doktor kata cuma dia punya perkataan yang sepatutnya dia kuasai tu lah. Banyak lah patutnya umur 6 tahun kan. Dan ayat-ayat yang dia boleh buat lah macam 3 perkataan. Cuma dia ada test Danish dari segi arahan tau. Macam Danish ambil bola letak dalam bakul. Ada 2 arahan. Kalau satu arahan, Danish ambil bola. Okay. Jadi Danish ada 2-3 perkataan, 2-3 ayat yang Danish boleh buat dan ada 2-3 ayat yang Danish tak boleh buat. Jadi dia kata, ni mild lah tapi dia dah improve banyak. Lepas tu aku pun alhamdulillah cantik macam ni kan. Lepas tu dia pun macam mana saya letak tapi aku rasa dia tak ada lagi di kad kita tu, di kad OKU tu, My Autism masa tu. Kalau tak salah di kad Danish tu masalah pembelajaran tau, yang dia letak di situ lah. Aku tak pastilah sama ada speech delay kalau menyebabkan masalah pembelajaran tu lah kan. Jadi aku rasa treatment yang aku buat, bukan treatment lah, kita panggil apa? Treatment lah? Intervensi awal tu lah. Intervensi awal tu yang aku bagi OT. Exposure awal. Aku bagi OT kau-kau, aku bagi speech therapy. Lepas tu dengan yang aku hantar kat SFM tu kan. Memang dia punya terapis memang TikTok gila lah. Memang membantu lah. Memang apa, Danish ni memang dah mahala ke apa, normal lah. Jadi aku dah dapat result tu, terus aku bawa lah pergi dekat JKM kan untuk dapat kad OKU tu. Jadi dengan kad OKU tu kiranya hang register lah untuk PPKI tu. Apa? Ya, PPKI. Sekolah Pendidikan Khas. Okey, dah banyak dah hang share dengan aku dan viewer kita. Ada apa-apa lagi tak yang hang rasa viewer kita ataupun pesanan lah daripada hang kepada viewer kita dan akulah kan, untuk tackle lah. Aku tengok hang macam agak sukses lah untuk handle dan tackle masalah ni. Bukan masalah lah, lebih kurang macam ujian ni lah. Ujian ni. Okey, apa pesanan aku lah. Ni kira aku dengan family aku, dengan wife aku buat ni. Pesanan aku dekat ibu bapa kan, ataupun parent-parent ni, yang mana yang perasan anak kita yang lambat bercakap ni, ataupun ada yang simptom-simptom yang aku bagi tahu tadi lah. Tapi bila simptom-simptom yang aku bagi tahu tadi tu memang terang tau. Macam hand flapping, lepas tu benda-benda yang tadi pusing apa, minat sesuatu benda pelik-pelik kan. Dia tak sama macam kanak-kanak yang lain. Aku rasa yang tu terang, kita boleh nampak. Jadi elok jumpa pakar lah. Tapi kalau macam speech delay ni, mungkin dia tak ada benda-benda tu lagi kan. Tapi dia lambat bercakap, eloklah ambil tindakan awal lah. Ataupun intervensi awal. Sebab hang boleh kurangkan lah, ataupun hang boleh bantu anak-anak kita ni untuk dia kuasai balik lah. Dan apa, kita kata kalau kita tak boleh dekat atas track yang sepatutnya dia pergi, sebab doktor dah beritahu aku, kita ada MCAT tau. Aku tak tahu dekat buku pink tu ke apa, tak tahu lah. Tapi MCAT lah sepatutnya. Masa ni mangkuk, masa dia boleh cakap benda tu lah kan. Kita boleh duduk dalam track yang tu, walaupun tak duduk sama, duduk CP-CP pun kira okey. Tapi pesanan aku tu, intervensi awal tu memang penting lah. Memang penting gila supaya kita tak menyesal lah. Betul. Di kemudian hari. Sebab hang tak boleh patah balik. Kan? Lah ni buat awal. Yang tu aku rasa penting. Ya, setuju. Dan ialah macam Syah bagi tahu tadi, apa? Bagi intervensi awal. Intervensi awal ya. Dan kita kena peka lah dengan perkembangan anak-anak kita supaya yang macam Syah bagi tahu, kita tak menyesal di kemudian hari. Dan kita kena sure lah, kita kena ambil tindakan, ialah kena check dululah macam Syah cerita tadi kan. Jangan salah benda, salah solution ataupun salah intervensi kita buat kan. Mungkin dia bukan autism, mungkin dia ada masalah lain
Jadi yang itulah yang penting lah untuk kita faham dan kita ambil tindakan yang betul. Okay, macam yang aku kata tadi kan. Tadi aku pun dah cakap banyak, dah cerita dah macam-macam tanda-tanda, ciri-ciri, macam mana aku tackle kan. Aku buat suplemen dekat anak aku ni kan. Yang mana yang rasa ada was-was sikit nak tahu lebih pasal anak-anak autism ni ataupun speech delay lah aku kata. Yang tu boleh lah komen lah aku rasa kat bawah ni ataupun contact aku lah, DM ke apa semua boleh lah. Nanti aku akan cuba bagi tahu macam mana yang aku buat. Tapi selebihnya tu kalau aku tak boleh tu aku akan bagi tahu lah tak boleh. Nanti mungkin apa boleh rujuk kat pakar lah. Yang tu dekat pakar. Yang tu yang penting. Rujuk kat pakar lah. Tapi aku akan bagi tahu yang mana yang pengalaman aku saja. Yang mana aku tak tahu tu aku akan bagi tahu lah terang-terang lah kat situ. Okey. Ya, kita lepas ni kita sama-sama lah berdoa supaya Syah dan family dia dipermudahkan lah urusan dengan anak dia yang special tu. Okey. Weh, lama juga kita sembang malam ni. Kalau ikutkan tu, banyak juga benda yang kita sentuh kan. Banyak. Rasanya info ni aku rasa memang berguna lah sebab yelah benda macam ni bukan senang kita nak dapat macam tu saya. Lagipun autism ni aku rasa boleh kata benda yang agak baru jugalah bukan baru je lah. Dia punya information tu dia kurang sampai lah. Harapnya video ni dapat bagilah. Boleh nak bonus satu lagi. Bonus? Okey. Kita bagi peluang cepat sikit. Cepat sikit. Cakap laju. Laju. Tak ada, okey. Yang ni aku rasa tapi aku tak confirm kan. Okey, macam hang cakap tadi, untuk autism tu law ni sebenarnya dah ramai. Macam contoh boleh tengoklah kajian-kajian yang orang dah buat lah. Percentage dia macam contoh 1,000 orang 2 orang autism kanak-kanak kan. Yang tu dia ada kajian orang buat. Tapi ada satu kajian yang orang buat disebabkan autism ni dikatakan disebabkan gadget. Okey, yang ni aku relate sikit lah. Cepat ni aku relate. Hari lahirnya Danish tu, selang beberapa hari tu, wujudnya iPad. iPad aku yang pecah. Wujudnya iPad tu aku beli. Jadi Danish ni daripada kecil aku dedahkan gadget tu. Aku rasa mungkin penyebab juga disebabkan sumbangan aku lah kepada Danish punya speech delay tu lah. Jadi aku rasa kurangkan gadget dan kontrol lah. Bukan tak bagi, tapi yang penting kontrol supaya gadget lah. Satu hari tu 1 jam ke. Ya. Tak boleh bagi Yalah budak-budak mana tahu kontrol. Yang nak kena kontrol tu mak pak dia lah. Kan? Betul. Kalau budak-budak hang bagi okey dengan harapan kena berhenti sat. Depa tak ada lagi bateri tak habis. Dia layan. Betul. Jom lewat hari tu. Itulah. Lah bagi jadi panjang ni. Yusuf nak ajar pula. Jom. Ciao. Okey. Jom. Okey. Terima kasih banyak Syah. Nanti panggil semua pula. Nanti kita kira lah ya. Nanti kita kira. Jom. Okey. Nanti.